Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah, bersama saya lagi Kristina. InsyaAllah hari ini kita masih lagi dalam perkongsian kita berkenaan dengan sirah. Macam biasalah, kalau dengan saya pastinya berkenaan dengan perkongsian kisah-kisah sirah para Nabi. Okay? Dan hari ini kita akan sambung lagi kisah berkenaan dengan Nabi Ayub alaihi salam. Okay, jadi untuk anda yang rasa macam nak luangkan masa sedikit, jadi anda boleh tunggu di live kita. Okay, dengarkan bersama-sama yang lain. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Aizam. Ada Kak Dina kat sini. Hai, Assalamualaikum Kak Dina. Okay, jadi apa khabar anda semua hari ini? Saya harap anda semua sihat-sihat sajalah. Okay, baik. Okay, jadi sebelum kita mulakan perkongsian hari ini, hai, Assalamualaikum, selamat petang, Akif Fawaz. Okay, sebelum kita mulakan perkongsian hari, nak buat apa? Okay, ada duduk diam-diam dalam live ni, dengarkan perkongsian berkenaan dengan sirah Nabi Ayub alaihi salam, boleh? Okay, tapi sebelum kita nak teruskan dengan perkongsian, saya nak ajak anda, okay, untuk sama-sama pergi sekarang ke YouTube, cepat-cepat tekan dekat button search tu, type nama Ar-Rayyan Hijrah, cari Ar-Rayyan Hijrah channel, okay, dan juga channel Nur Hafizah Saad, di mana dekat sana kita ada macam-macam video. Contohnya video masak-masak datin, okay. Selain tu video-video ilmiah daripada Ustazah Hana dan kisah-kisah sirah daripada saya sendirilah, okay. Dan banyak lagi video aktiviti berkenaan dengan dating. Kalau anda rasa nak luangkan masa free-free tu, nak tengok video-video berkenaan dengan ilmiah dan sebagainya, anda boleh pergi tengok Ar-Rayyan Hijrah. Kalau anda nak tengok masak-masak dan hiburan, anda boleh juga pergi ke YouTube Ar-Rayyan Hijrah. Okay? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah semoga anda juga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih atas doanya. Hai, Assalamualaikum Kak Fazrina Zubaidi. Apa khabar? Hai, Assalamualaikum Kak Juli Sohana. Okay, jadi saya dah cakap berkenaan dengan YouTube. Selain itu, saya nak ajak anda juga pergi sekarang FB page Ar-Rayyan Hijrah. Boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin ada yang kebanyakannya tak guna IG kan. Boleh share kita punya FB page iaitu Ar-Rayyan Hijrah kepada kawan-kawan yang lain. Okay, perkenalkan kepada orang, Ar-Rayyan Hijrah ni ada apa sebenarnya? Ar-Rayyan Hijrah buat apa sebenarnya? Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fazlina tadi dekat sana, dekat Ar-Rayyan Hijrah Global, dekat sini pula. Okay, tak apa, tak ada masalah. Okay, janji teman saya hari ni dalam perkongsian kita berkenaan dengan sirah. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Julie. Okay, baik. Jadi saya nak mulakan lah. Okay, baik, sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, baik. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua yang masuk live kita petang ni. InsyaAllah kalau anda ada rezeki, ada kelapangan masa, boleh bersama saya petang ni. Kita pinjam masa anda sekejap, okay, sampai sebelum asar. Bukan sampai sebelum asar, anda yang kalau nanti dah asar, anda boleh berhentilah, okay. Kemudian boleh sambung balik tengok perkongsian saya di IGTV. Okay, baik. Okay, saya nak cakap dengan anda ni sebenarnya, okay,
Okay, kisah berkenaan dengan Nabi Ayub ni tak panjang lah. Jadi saya harap hari ni ataupun hari ni, okay, anda boleh fokus dan ingat semula kisah yang telah saya kongsikan semalam. Okay, sebab kisah berkenaan dengan Nabi Ayub ni yang kita tahu fokus tentang satu perkara, okay, berkenaan dengan kesabaran dan ketabahan, okay, ketinggian sabarnya Nabi Ayub alaihi salam menghadapi ujian yang dia dapat. Okay, Ustazah, saya nak tanya kalau Ustazah, jangan panggil saya Ustazah, panggil saya Kristina je. Nak panggil kakak pun boleh, tak kisah. Okay, hai, Assalamualaikum, selamat petang Kak Masita. Baik, nak tanya kalau masa makan boleh tak berbicara, boleh tak bercakap? Tak ada masalah, makan boleh bercakap, tapi bercakap benda yang perlulah. Okay, sedangkan masa zaman dulu pun para Nabi, sambil mereka makan, mereka bercakap juga, tapi tak adalah keterlaluan bersembangnya tu. Okay, sebenarnya kita pun kena fokus pada rezeki juga, supaya rezeki kita yang ada depan mata ni, dia tak adalah rasa, sebab makanan pun dia rasa macam mana, hargai makanan yang ada di depan mata juga. Nak sembang tak ada masalah pun, tak ada pun kata nak sembang masa makan tu haram, tak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semalam saya dah kongsikan berkenaan dengan kisah Nabi Ayub. Kita dah tahu keturunan Nabi Ayub ni semua orang yang baik-baik belaka, keturunan yang tinggi pangkat dan darjatnya, okay, yang mana Allah kurniakan kepada mereka. Allah kurniakan kepada mereka diangkat menjadi rasul lah antara keluarga Nabi Ayub AS. Okay, minta maaf saya kurang fokus sikit. Okay, jadi hari ini, okay, jadi hari ini kita nak sambung lagi. Sebab semalam kita dah tahu Nabi Ayub AS dari keluarga yang ramai. Okay, Allah kurniakan segala kenikmatan, orang kata kesempurnaan pada Nabi Ayub AS ni. Kaya dah, anak-anak pun ada dah, ramai dah. Okay, jadi pada satu hari syaitan ni nak buktikan kepada Allah, syaitan ni nak fitnah Nabi Ayub AS ni. Dia nak maksudkan yang Nabi Ayub ni sebenarnya bukanlah beriman sangat pun. Okay, dia lakukan ibadat taat kepada Allah sebab dia nak kekalkan segala yang dia ada. Okay, semua kemewahan yang dia ada. Okay, jadi syaitan ni dia nak sangat tunjuk kepada Allah yang Nabi Ayub ni sebenarnya tak beriman pun. Tapi akhir sekali bila saja dia uji Nabi Ayub ni dengan kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak, okay, sampai tahap Nabi Ayub perlu merasakan pedih ataupun kesusahan yang mana baginda mengalami sakit kulit. Sampai tahap tu baginda masih lagi taat kepada Allah, masih sabar, tak marah kepada Allah, tak menyalahkan pun takdir yang Allah telah tentukan kepada dia. Okay, jadi sampailah satu hari baginda doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk dia, okay, jangan sampaikan hati dia ni tak mampu lagi untuk taat kepada Allah. Okay, janganlah sampai lidah ni satu hari nanti tak boleh berzikir langsung. Dia kata tak apalah musnah badanku yang lain, tetapi janganlah hati dan mulutku. Okay, jadi satu hari bila saja Nabi Ayub AS doa, okay, minta kepada Allah, akhirnya Allah pun mendengar pengaduan Nabi Ayub AS, hamba dia, okay, yang mana Nabi Ayub AS mengalami sakit kulit ni sampai 7 tahun. 7 tahun lamanya Nabi Ayub AS lalui penyakit ini. Okay, sampai dia ada isteri ramai-ramai menjaganya. Akhirnya seorang demi seorang pergi, okay, dan tinggallah Siti Rahmah, dan akhirnya Siti Rahmah pun pergi. Okay, jadi Nabi Ayub pun doa kepada Allah supaya Allah jaga dia sama seperti isterinya menjaga dia. Okay, dan akhirnya Allah SWT nak menamatkan ujian bagi Nabi Ayub AS. Okay, dia nak tamatkan ujian Nabi Ayub. Lalu Allah berfirman dalam surah Sad ayat yang ke-41 hingga 43 yang bermaksud begini. Dan ingatlah hamba kami Nabi Ayub ketika ia menyeru Tuhannya,
sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan seksa. Maka Allah berfirman kepada Nabi Ayub AS, hentakkanlah kakimu ke tanah, inilah air yang dingin, nyaman untuk engkau mandi dan minum. Dan kami, yakni Allah SWT, anugerahkan kepada keluarga, kepada Nabi Ayub AS, keluarga yang berlipat ganda berbanding yang telah lepas, sebagai rahmat kami dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal. Okey, jadi itulah firman Allah kepada Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub AS pun akhirnya kembali sembuh seperti sedia kala, tak ada cacat cela pada tubuhnya. Okey, dan badan baginda kembali sihat dan tampan seperti awal-awal semasa baginda tak ada sakit apa-apa. Okey, dan berkat air tawar yang terbit daripada bumi tersebutlah yang menyembuhkan tubuh baginda. Okey, dan dengan izin Allah juga. Jadi kita boleh lihat di sini air tawar sahaja, okey, air tawar sahaja mampu menyembuhkan Nabi Ayub AS, tapi dengan izin Allah. Okey. Baik. Jadi setelah penyakit kulit badan Nabi Ayub AS disembuhkan oleh Allah SWT hanya dengan berubatkan air tawar sahaja, maka Allah SWT pun mengembalikan keluarga baginda seperti ketika baginda belum menghadapi penyakit tersebutlah. Okay, bahkan Allah SWT mengembalikan anak-anak dan harta kekayaan Nabi Ayub AS semuanya lah. Okay, dengan bukan sahaja mengembalikan tetapi menambah lagi dengan berlipat-lipat kali ganda untuk Nabi Ayub AS atas sebab Nabi Ayub yang bersabar atas ujian yang dilaluinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Nur Fatma Batrisha, cantik nama, insyaAllah. Okay, jadi apa lagi? Jadi setelah Nabi Ayub AS kembali sembuh seperti sedia kala, ketika baginda belum ditimpa penyakit dan isteri baginda Rahmah pun kembali semualah ke pangkuan Nabi Ayub AS, maka Nabi Ayub dia teringat balik apa sumpah dia. Ingat tak yang saya ceritakan semalam? Nabi Ayub sumpah kepada isterinya untuk pukul isterinya sebanyak 100 kali. Okay, dengar kisah ni baik-baik. Okay, jadi Nabi Ayub AS pun amat sedih lah bila dia teringat balik tentang sumpah yang dilakukan terhadap isterinya pada ketika itu. Okay, jadi bila sahaja teringat bahawa dia pernah bersumpah, okay, jadi apa yang Nabi Ayub kena lakukan, Nabi Ayub kenalah jalankan sumpah tersebut. Dia wajib melaksanakan sumpah yang dilafazkan. Sebab dulu dia sangat-sangat marah, masa dia tengah tak sihat tu. Jadi bila dia dah sihat, dah baik seperti sedia kala, maka kemarahannya sudah pun reda. Kemarahannya pun dah reda. Jadi Allah pun dah kembalikan kekayaan dia, anak-anak dia dan sebagainya. Jadi perasaan sejuk pula telah masuk bersarang dalam hati Nabi Ayub. Nabi Ayub pun dia kesianlah kepada isteri dia, takkan dia nak pukul juga kan. Tetapi seperti yang telah dikata, sumpah wajib ditunaikan. Maka Nabi Ayub pun terpaksalah buat juga sumpah yang dilakukan tersebut. Dan Allah SWT tahu apa yang Nabi Ayub AS ni rasa. Dia sedang bertarung dengan dia punya keputusan untuk menghilangkan rasa resah dalam dada Nabi Ayub AS. Maka Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Ayub AS bagaimana cara untuk baginda menunaikan sumpah tersebut, tapi dengan cara yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Jadi Allah mengajarkan baginda dengan cara yang lain. Macam mana nak jalankan juga sumpah tersebut. Baik. Jadi untuk mengelak penderitaan badan ataupun fizikal serta penderitaan jiwa terhadap isteri baginda, maka Allah sebut ini dalam surah Sad, surah Sad ayat yang ke-44 yang bermaksud, dan ambillah seikat rumput yang berjumlah 100 helai
dan pukullah dengan rumput yang diberkas sebanyak 100 helai itu, okey, ke badan isterimu, dan janganlah, yakni tidaklah engkau melanggar sumpahmu, dan sesungguhnya kami, yakni Allah SWT, mendapati dia, Nabi Ayub AS, seorang yang sabar. Okay? Dia sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia sangat taat kepada Tuhannya. Okay? Jadi dekat sini, dalam ayat ni, dah pun ditunjukkan jalan ataupun cara bagi Nabi Ayub AS untuk menukar, macam twistkan sumpah tersebut supaya lebih ringan. Okay? Dia tak lari daripada apa yang dikatakan, tapi menjadi dia tetap buat, okay? Dia tetap buat, tapi dia twist sikit cara tersebut, tapi masih menjalankan sumpahnya. Okay? Jadi itulah apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Jadi kita tengok dalam ayat Sad, surah Sad ayat ke-41 hingga 44, sebenarnya ada 4 pengajaran di sini. Baik, saya ceritakan. Jadi sebenarnya kita dapat ambil beberapa pengajaran dalam surah Sad ni, yang mana dalam ayat yang ke-41, kalau kita boleh bacakan kembali. Dan ingatlah hamba kami Nabi Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan seksa. Maka Allah berfirman kepada Nabi Ayub AS, hentaklah kakimu ke tanah, inilah air yang dingin nyaman untuk engkau mandi dan minum. Dan kami, yakni Allah SWT, anugerahi kepadanya keluarga yang berlipat ganda berbanding yang telah lepas, sebagai rahmat dari kami dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal. Dan poin pengajaran dia dalam ayat ini, Allah nak poinkan dia pada ayat hentakkanlah kakimu ke tanah, inilah air dingin nyaman untuk engkau mandi dan minum. Okey, kenapa? Okey, kenapa pengajaran dalam ayat ini adalah untuk pembatalan pegangan yang mengatakan air tawar ni adalah syirik untuk digunakan sebagai perubatan. Okey, sebenarnya air tawar ni bukanlah syirik untuk dijadikan dalam perubatan. Okey, jadi Allah tunjuk dalam ni, Allah nak katakan bahawa air tawar tu bukanlah syirik dalam perubatan. Dan keduanya, Allah SWT pakailah apa pun, kalau itu izin Allah nak sembuhkan kita, maka akan sembuh juga. Nak dikatakan sebegitulah. Okey, jadi kita ni sebenarnya kena sandar pengharapan pada Allah, kena percaya, usaha ikhtiar. Tak kisahlah kalau tak ada ubat sekalipun, kalau kita ikhtiar benda lain, maka akan sembuh juga dengan izin Allah. Okey, baik. Jadi yang seterusnya, ayat yang seterusnya, dalam ayat yang ke-44, yang bermaksud, dan ambillah seikat rumput yang berjumlah 100 helai, dan pukullah dengan rumput yang diberkas sebanyak 100 helai itu ke badan isterimu, dan janganlah, yakni tidaklah engkau melanggar sumpahmu, sesungguhnya kami, yakni Allah SWT, mendapati dia Nabi Ayub AS seorang yang sabar, dia sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia sangat taat kepada Tuhannya. Dan dalam ayat ini ada 3 pengajaran yang kita boleh ambil. Okey, ada 3 pengajaran. Baik, kita lihat. Yang pertama, helah boleh dibuat selagi mengandung logik yang tak dapat disangkal. Okey, seperti yang saya katakan, okey, helah tu bermaksud di sini dia twist cara tu dengan cara yang lain, yang lebih ringan. Okey, yang lebih ringan, tetapi masih logik. Masih logik di sini bermaksud sumpah tu tak terubah langsung. Dia punya, orang kata macam mana nak cakap, okey, masih dalam perbuatan memukul, okey, tak tukar kepada mencampak ke apa, masih memukul, tetapi dia twist dengan cara tersebut. Okey, itulah helah yang dikatakan di sini. Right? Dan seterusnya, yang kedua, Allah SWT mengatakan kepada Nabi Ayub AS, janganlah, yakni tidaklah engkau melanggar sumpahmu. Okey, jadi Allah memberitahu kepada Nabi Ayub AS supaya baginda jangan melanggar sumpah. Masih buat, kena buat, tetapi gunakan helah lah, twist sedikit supaya dia punya sumpah tersebut, apa yang dia nak buat tersebut tak terlalu berat untuk isteri dia tanggung.
Okay. Dan seterusnya, yang ketiga, apa tadi? Okay, kita baca balik lah. Okay, Allah beritahu kepada Nabi Ayub AS supaya baginda jangan melanggar sumpah baginda dengan enggan untuk memukul isteri. Dia tak boleh tak buat sebab dia dah bersumpah, jadi dia kena buat lah. Lalu gunakan hilah tersebut, tapi masih dalam logik lah, yang orang tak dapat sangkal perkara tersebut, masih dia buat, cuma cara dia bertwist sikit. Okay. Seterusnya, yang ketiga, okay, ada lagi sikit point kat sini. Nak kata Allah SWT mengajar kita, okay, tak semestinya caranya kena lakukan begitu juga, kita boleh ubah. Okay, kita boleh ubah. Ada jalan lain yang lebih bijak yang kita boleh lakukan selain daripada satu jalan ini saja. Daripada kita tinggalkan sumpah kita tak buat langsung, baik kita buat tetapi kita ubah sedikit, olah sedikit, tapi jangan sampai lari daripada logiknya. Okay. Dan yang ketiga, okay, pengajaran yang ketiga daripada ayat ini, okay, ahli tafsir yang menafsirkan ayat, dan janganlah, yakni tidaklah engkau melanggar sumpahmu dengan tidak, bukan dengan jangan. Masya Allah, apa ni? Okay, dan janganlah, yakni tidaklah engkau melanggar sumpahmu dengan tidak, bukan dengan jangan. Maka mereka memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Ayub AS bahawa perbuatan baginda memukul isteri baginda seperti mengumpul rumput kering, bukan kayu atau rotan, bukan dengan satu-satu tetapi digabungkan menjadi sekaligus. Maka lebih ringanlah dia punya kesakitan tu kan. Okay, kalau hanya beberapa helai saja ataupun pakai rotan, maka akan lebih sakit lah kan di bahasan tersebut. Okay, jadi perbuatan ni bukanlah menipu dan taklah dikatakan melanggar sumpah, sebab Nabi Ayub AS masih buat, okay, masih buat dan tunaikan sumpahnya, dan Nabi Ayub pun tak adalah dikatakan melanggar sumpah. Okay, dan itulah keempat-empat pengajaran yang kita boleh lihat daripada kisah Nabi Ayub dalam surah Sad ayat yang ke-41 hingga 44. Okay, baik. Okay, itu sebenarnya pengajaran ni sebenarnya adalah penutup bagi kisah Nabi Ayub. Tetapi sebelum kita tutup kisah Nabi Ayub yang kita boleh jadikan contoh ni, okay, saya nak kongsikan dengan anda satu mukjizat Nabi Ayub alaihissalam yang mana anda perlu tahu, dan jelas sekali dalam kisah yang telah saya kongsikan tadi, itulah mukjizat Nabi Ayub alaihissalam. Okay, jom kita tengok apakah ia. Jadi mukjizat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi Ayub alaihissalam berupa air tawar. Okay, air tawar yang sewaktu baginda menghentakkan kakinya, maka keluar daripada tanah tersebut air tawar yang mana menjadi ubat ataupun penyembuh buat penyakit kulit Nabi Ayub alaihissalam. Dan inilah satu-satunya mukjizat yang Allah kurniakan buat Nabi Ayub. Okay, ingat mukjizat Nabi Ayub adalah air tawar. Okay, dan akhir sekali anda perlu tahu Nabi Ayub alaihissalam wafat bila? Baginda wafat ketika baginda berusia 93 tahun, dan baginda meninggalkan ramai putera dan puteri, okay, dan antaranya Nabi Zulkifli. Okay, jadi itulah serba sedikit kisah berkenaan dengan Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub ni tak terlalu panjang lah, tak banyak sejarahnya, kisahnya. Okay, kebanyakan yang kita biasa dengar memang sama seperti ini. Okay, tak terlalu banyak kisah berkenaan dengan Nabi Ayub. Tapi mungkin anda yang belajar further berkenaan dengan sejarah ataupun sirah Nabi ni, mungkin anda lebih tahulah. Okay, dan apa yang saya kongsikan ni berdasarkan apa yang saya pernah dengar, apa yang saya baca, apa yang saya belajar daripada guru-guru saya. Okay, alright. Jadi saya takkan sambunglah kisah berkenaan dengan Nabi yang seterusnya, iaitu Nabi Shu'aib. Tapi esok saya akan mulakan. Okay, kita
ubah ataupun cerita berkenaan dengan kisah Nabi Nabi Syuaib esok pula lah. Okay, Alhamdulillah hari ni kita selesai berkenaan kisah Nabi Ayub. Saya harap anda ingat. Okay, jom kita ingatkan sedikit. Nabi Ayub alaihi salam. Okay, Nabi Ayub alaihi salam merupakan anak kepada siapa? Ayah kepada Nabi Ayub adalah Aish, iaitu anak kepada Nabi Ishaq, dan moyang Nabi Ayub AS adalah Nabi Ibrahim AS. Okay, jadi Nabi Ayub AS berkahwin dengan Siti Rahmah, yang mana Siti Rahmah ni merupakan cucu kepada Nabi Yusuf AS. Okay, dan Siti Rahmah ni merupakan anak kepada Ifrashim. Okay, dan bapanya bukan silap. Tidak. Okay, jadi anda ingat itu. Okay, kita tahu bahawa susur jalur kekeluargaan Nabi Ayub AS, mereka ni daripada kalangan para Nabi jugalah. Okay, orang-orang yang baik. Okay, dan bapa baginda iaitu Aish ni merupakan raja kepada negeri Rom. Okay, dan Nabi Ayub ni dikurniakan dengan kekayaan harta benda bukan atas sebab ayahnya seorang raja, tetapi atas sebab usahanya sendiri. Dia rajin menternak binatang dan sebagainya. Okay, banyak sangat binatang ternakannya. Okay, sampai satu hari baginda diuji, dan baginda juga mempunyai anak yang sangat ramai dan isteri yang sangat ramai, dan salah seorang daripada anaknya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seorang daripada isterinya, adalah Siti Rahmah yang saya sebutkan tadi. Okay, baik. Dan setelah sahaja sifat Nabi Ayub AS ni hingga sampai diperkatakan oleh malaikat-malaikat di langit. Okay, jadi sampai ke pengetahuan Iblis mula nak merosakkan Nabi Ayub, keimanan Nabi Ayub AS. Okay, maka Iblis pun katakan kepada Allah, dia nak fitnah Nabi Ayub ni. Dia nak katakan seperti yang saya kongsi semalam dan hari ni saya ada ulang awal tadi. Okay, bahawa dia nak cakap Nabi Ayub AS ni masih taat dan beriman, masih lagi beribadat kepada Allah, sebab baginda nak kekalkan kemewahan dan apa yang dia ada sekarang. Okay, sebab itu baginda terus beribadat kepada Allah SWT, taat kepada Allah, berpuasa di pagi hari, okay, malam bangun tahajud dan sebagainya. Okay, baginda seorang yang sangat bersyukur. Okay, bestnya kalau ada orang cerita-cerita ni, best. Nak baca susah kan? Tapi kalau anda rasa macam nak mendengar lebih senang, anda boleh tengok semula video-video saya sebelum ni. Okay, ataupun boleh je cari lagi mana-mana ustaz yang dia punya penyampaian lebih seronok, anda boleh dengar. Okay, jadi mungkin senang untuk anda ingat kisah-kisah berkenaan dengan Nabi macam ni. Okay, baik, kita sambung lagi sikit. Ringkasan lah berkenaan dengan kisah Nabi Ayub ni. Okay, jadi bila saja syaitan tahu berkenaan dengan Nabi Ayub ni, jadi dia nak rosakkan Nabi Ayub, keimanan Nabi Ayub. Jadi dia minta izin kepada Allah SWT untuk uji Nabi Ayub ni. Okay, kita tengok Nabi Ayub ni beriman betul-betul ke atau tak. Okay, jadi syaitan pun mulakan hilahnya. Okay, dia musnahkan segala harta benda kemewahan Nabi Ayub. Okay, tapi masih lagi Nabi Ayub ni tetap taat, tetap lagi bangun solat. Okay, tak marah kepada Allah, tak menyalahkan takdir dan sebagainya. Okay, itu baru first yang syaitan buat. Dan yang kedua, syaitan menghapuskan atau memusnahkan semua anak-anak Nabi Ayub AS, dan tinggallah isteri-isterinya saja. Okay, jadi sampaikan anak-anak dia meninggal sekalipun, okay, Nabi Ayub AS masih lagi kuat, tetap lagi kuat. Sedangkan isteri-isteri yang lain semua dah bersedih ni. Tapi apa yang Nabi Ayub katakan? Nabi Ayub katakan bahawa itu anak-anaknya ni semua adalah pinjaman daripada Allah. Jadi maka itu hak Allah untuk mengambil kembali. Jadi janganlah kita bersedih untuk perkara tersebut. Okay, Nabi Ayub tetap kuat, tetap sabar. Okay, tak menyalahkan Allah, masih lagi menjalankan ibadatnya, ketaatannya kepada Allah. Okay, dan akhir sekali apa yang syaitan lakukan?
diuji pula kepada diri baginda, yang mana baginda terkena penyakit kulit. Okay, waktu tu syaitan tiup, hembus kepada badan Nabi Ayub AS, dan akhirnya Nabi Ayub terkena penyakit kulit. Okay, satu badannya rosak akibat penyakit kulit tersebut. Okay, jadi masih lagi sebenarnya perkara itu ataupun kejadian itu, penyakit itu tak menjejaskan langsung ketaatan ataupun keimanan Nabi Ayub AS kepada Allah SWT. Jadi syaitan pun rasa sangat-sangat marah, sangat-sangat marah sebab Nabi Ayub masih lagi sama. Maka tak boleh ditanding, maka Allah pun tunjukkanlah kepada syaitan ni yang memang sebenarnya Nabi Ayub AS ni seorang yang kuat imannya. Sebab tu Allah izinkan, sebab Allah sendiri tahu macam mana kekuatan iman Nabi Ayub AS. Sebab tu Allah izinkan kepada syaitan untuk melakukan semua perkara ni. Jadi setelah sahaja Nabi Ayub merasai semua penderitaan, maka Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah supaya jaga dia, pulihkan dia kembali, sampailah tahap semua isteri-isterinya tinggalkan dia. Lalu Allah pun jaga, dan akhir sekali Nabi Ayub berdoa. Okay, kemudian Allah pun tamatkan ujian dia. Lalu Allah kembalikan semulalah kemewahan, anak, isteri, semualah Allah kembalikan balik kepada Nabi Ayub AS. Okay, lalu isterinya pun Siti Rahmah kembali kepadanya, dan Nabi Ayub AS mendapat semua kenikmatan hidup ataupun kesempurnaan hidupnya dalam hidup dia. Okay, jadi begitulah kisah Nabi Ayub yang kita boleh ambil di sini. Baginda seorang yang sangat-sangat penyabar, seorang yang sangat kuat imannya. Jadi apa pun yang dia lalui, dia tak pernah salahkan Allah SWT. Okay, baik, Alhamdulillah hari ni kita dah selesai. Hai, Assalamualaikum, selamat petang Miss Cita. Hari ni kita dah selesai berkenaan kisah Nabi Ayub. Jadi kalau anda ada perkongsian lagi berkenaan Nabi Ayub, anda boleh komen kat bawah. Ataupun ada pertanyaan, okay, yang insya-Allah saya boleh bantu, saya akan bantu. Okay, sebab semalam pun kita dah live lama, dalam sejam setengah saya rasa. Okay, itu banyak persoalan tentang kehidupan dan sebagainya. Waalaikumsalam, selamat petang Dia Nasrah. Hai. Tak pernah tengok pun Dia Nasrah. Baru masuk ke? Ke dah lama follow IG Arayin ke baru? Selamat berkenalan untuk yang baru masuk IG kita. Kenapa hari ni macam tak ramai? Masing-masing ada kelas ke? Sedang bekerja ke? Okay, ada apa-apa persoalan ataupun pertanyaan? Saya dah sejuk. Wah, kenapa saya tak perlahankan aircon tadi? Baru. Okay, patutlah baru nampak. Hai, salam perkenalan. Umur berapa ni? Saya nak tahu sebenarnya. Waalaikumsalam. Allah, sorry Dia Nasra, saya baru nampak komen awak di sini. Sebab tadi dekat atas baru slide. Saya teringin nak dengar semua mukjizat yang ada pada semua Nabi. Kalau macam tu, kena ikuti perkongsian saya setiap hari lah. Okay, setiap hari kita ada perkongsian berkenaan dengan para Nabi. InsyaAllah kalau dia ikut daripada awal sampai sekarang, sampailah nanti saya habis semua kisah berkenaan dengan para Nabi, InsyaAllah boleh tahu semua mukjizat para Nabi. Okay, tak ada masalah pun. Yang tua pun boleh dengarkan. Okay, bukannya setakat budak-budak kecil je yang perlu tahu semua ni. Sebenarnya kita pun yang dah besar-besar ni semua kena ambil tahu. Okay, sebagai ilmu tambahan untuk kita. Okay, bila kita duduk dengan seseorang, okay, bila kita duduk dengan seorang, mungkin dia berasa sedih, kita nak bantu dia, kita dengar masalah dia, okay, kita boleh advise dia, okay, dan sambil nak advise dia tu boleh kita kaitkan dengan kisah-kisah sirah. Macam contohlah ada seseorang kawan kita ada masalah, kemudian kita cakap kat dia, nak tahu tak
Pernah dengar tak kisah tentang Nabi Ayub AS? Nak tahu tak betapa kuatnya baginda lalui kesusahan hidup dia? Okay? Yang mana baginda diuji dengan tak ada harta mula-mula, dan kemudian tak ada anak, dan kemudian diri baginda pula diuji, tubuh badan baginda pula, fizikal baginda diuji. Okay? Nak tahu tak macam mana kuatnya Nabi Ayub AS? Kita mulalah cerita. Sebab tu pentingnya kisah-kisah sirah ni juga untuk kita tahu, supaya bila kita bercakap ni, bila kita bagi nasihat ke orang ni, satu hari nanti mungkin daripada kisah-kisah Nabi ni, orang makin dekat dengan ilmu-ilmu agama. Okay? Orang makin dekat dengan Allah SWT. Orang rasa makin kagum. Kita memang agama kita Islam, tetapi kita kena tengok balik, kita mengamalkan tak cara hidup Islam. Kita kena sama-samalah, okay? Ajak diri ni, ajak kawan-kawan dan keluarga, sama-sama kita dalam hidup ni amalkan cara hidup Islam. Okay? Baik. Okay tak saya punya cerita hari ni, penjelasan ataupun saya punya penyampaian hari ni? Saya belajar sampai Mesir ke? Tak. Saya tak pernah pun belajar sampai Mesir, tak. Kalau boleh teringin, tapi saya takut. Saya takut belajar sampai Mesir. Teringin sangat. Kawan saya pun dah ke Mansura, tapi belajar medical lah. Tapi saya takut, sebab tu saya tak keluar. Lagipun saya nak sulung, saya sangat risau dengan mak ayah saya, adik saya, sebab kami berempat sahaja, tak ramai. Okay. Mana yang lain? Selalu ada je ramai yang komen. Boleh saya bersembang dengan anda semua, tapi hari ni macam tak ramai. Ada soalan lagi ke? Di TikTok pun sama. Hari ni ada apa-apa ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Okay, saya nak bercakap tentang Al-Quran, tetapi saya lupa nak forward promo di sini. Dah selesai kisah berapa orang Nabi. Waalaikumsalam. Oh yelah, ya Allah Tuanku, maafkan saya. Dah asal ya. Okay, tak apa. Yang anda yang kita dah habiskan pun kisah perkongsian berkenaan dengan Nabi Ayub. Jadi anda yang nak menunaikan solat asar terlebih dahulu boleh. Okay. Baik. Dah selesai kisah berapa orang Nabi, daripada Nabi Adam sampailah Nabi Ayub. Berapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub. 12 orang. Okay, 12 orang. 12 orang tolak 25 tolak 12. Tinggal 13 orang lagi. Okay. Tapi Nabi, berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, saya dah ceritakan pada awal lagi. Okay. Sebab bagi saya, kita dahulukan Nabi Muhammad lah. Sebab banyak cerita dia, banyak sebenarnya saya dah kongsi sebelum ni berkenaan dengan Nabi Muhammad. Daripada baginda dilahirkan sampailah baginda wafat, dan semua mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi anda boleh tengok. Saya teringin satu hari nanti saya nak kongsikan base kepada apa yang saya belajar, background saya sebelum ni. Saya teringin nak kongsikan dengan anda. Okay. Yang mana berkenaan dengan Tanah Suci Mekah. Okay. Mana dah tahu kan, saya praktik dekat sini, kongsikan dengan anda. Mana tahu satu hari nanti saya dapat jadi mutawifah kan, boleh bawa anda semua. Okay, boleh bawa anda semua pergi menunaikan umrah, menunaikan haji. Doakan saya. Saya teringin sangat. Tapi sebab kita pun dah macam ni sekarang, travel agency pun tak jalan. Last saya intern pun tahun lepas. Tapi travel agency ramai yang nak ambil, tapi travel agency sekarang tak jalan. Sedih sangat. Nak tanya, akak beli semua hadis tu kat mana ya? Okay. Sebenarnya koleksi buku yang di sini, okay, di sini bukanlah saya punya. Okay, saya pinjam je daripada Datin lah. Ni Datin punya koleksi. Ada buku-buku Datin yang beli daripada Indonesia, ada dekat sini juga. Tapi kebanyakannya saya rasa di sinilah yang Datin beli. Okay, tapi buku yang saya kongsikan ni daripada Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak cakap beli kat mana pun tak tahu. Sebab kebanyakan buku saya yang saya baca di rumah adalah buku-buku yang saya
belajar, okay, buku-buku yang saya dapatkan daripada guru-guru saya, bukan buku-buku di luar. Sebab saya tak reti beli buku. Kalau buku, saya ada satu buku yang tebal, tapi itu je satu-satunya buku yang saya beli di bookstore. Buku berkenaan dengan fake apa tah? Tapi adalah, tapi itu fake ibadah je sebab saya punya course fokus kepada ibadah haji, jadi saya kena ambil fake ibadah lah. Itu je satu-satunya saya beli. Sis nak tanya macam mana nak bagi kita kekal istiqamah dalam beribadah. Okay. Ibadah yang paling besar kita kena buat dalam hidup ni adalah solat kan. Solat 5 waktu. Sangat perlu, wajib untuk kita tunaikan. Okay, contoh solat ni, tak tahulah. Nak tanya istiqamah macam mana tu? Bagi saya, okay, contoh kalau kita rasa malas kan. Contoh kalau rasa malas, tolong, masa saya sekolah dahululah, okay, masa tu masa-masa nakal kan. Masa tu saya pesan dekat kawan-kawan saya yang satu benda yang kita kena buat, tolong dekat dengan orang-orang yang kawan-kawan yang baik. Okay, kawan-kawan yang jaga solat dia dan sebagainya. Okay, cakap kat kawan masa dululah sekolah, saya cakap kat kawan saya, tolong pesan kepada saya kalau saya terlupa ataupun saya rasa malas nak solat, buat diam macam tu, tolong ingatkan. Ataupun kalau dia nak solat, tolong ajak. Okay. Lagi satu, kalau time kita sendirian, kita rasa malas, sebenarnya waktu tu ujian untuk kita, jadi tolong bergaduh dengan fikiran anda, okay, untuk bangun juga solat. Okay. Macam tu lah. Usaha, okay. Usaha diri ni untuk cakap pada diri, tolong macam mana nak istiqamah kalau kita tak cuba, kalau tak usaha, okay, dalam beribadah. Macam tu lah. Kalau untuk saya cari jalan, kita kena cari kita punya solusi sendiri, baru kita rasa selesa. Okay, itu bagi saya. Sebab saya akan cari solusi sendiri kalau nak cuba berubah. Mungkin orang lain-lain. Apa yang saya cakap ni atas apa yang saya pernah lalui, bukan belajar daripada buku ke apa, bukan. Okay, selalu orang bagi jawapan-jawapan yang macam klise apa semua kan, tapi itu daripada macam umum sangat lah. Tapi kalau saya suka bagi apa yang saya lalui sendiri, apa yang saya buat. Kalau nak istiqamah, kena cuba juga, kena paksa diri. Sebab kita buat untuk Allah, bukan buat untuk orang lain. Okay, apa-apa pun kita kena bertegas dengan diri sendiri. Okay, saya tak kisah kalau saya perlu cakap, tapi tak adalah menjaja benda buruk berkenaan dengan diri sendiri, mengaibkan diri kan. Tapi ambil seorang kawan, okay, contoh berkenaan dengan solat ni, sebab kita perlu sangat jaga solat, maka berkenaan dengan ni saya tak kisah kalau saya nak kongsikan kepada dia bahawa saya ni macam berat sikit nak solat kadang-kadang. Macam tu lah. Kita kena share kat dia supaya dia tahu masalah kita dan dia akan tolong kita. Okay, cari orang-orang yang baik, dekatkan diri dengan orang-orang yang baik lah. Itu dia punya tips juga, dekatkan diri dengan orang yang baik. Lepas akak habis belajar nanti apa kerja ya akak? Ya, adakah menjadi seorang pendakwah, ustazah atau apa? Saya sebenarnya takut nak jadi ustazah. Okay, tapi saya teringin nak berkongsi. Berkongsi berkenaan apa? Berkenaan dengan kisah sirah. Saya suka sirah, sangat suka sirah. Tapi saya belum banyak lagi membaca. Saya perlukan masa lagi, okay, untuk banyak lagi bacaan. InsyaAllah lah kerjaya saya yang sepatutnya menjadi seorang mutawifah. Doakan saya. Tapi sekarang tak mengizinkan. Jadi macam ni lah. Saya bekerja di sini dulu, ambil pengalaman sebagainya. Okay, dan di sini juga pengalaman untuk saya berkongsi dengan kisah sirah dengan anda. Okay, bila nanti saya dah dapat masuk balik ke travel agency, InsyaAllah mungkin saya jadi mutawifah kan, doakan. Okay, ilmu kita sebenarnya kena cukup lah sebelum nak jadi mutawifah tu. Sebab tu kena banyak buat bacaan, kena berbetulkan kita punya ibadat juga, kena, sebab kita nak bawa orang pergi umrah ni, nak bawa orang pergi umrah, nak bawa orang pergi haji, kita pun kena perbetulkan diri kita. Okay, jadi apa yang
saya akan jadi nanti, insya-Allah doakan mutawifah lah. Okay, banyak benda sebenarnya yang seronok yang kita boleh kongsikan kepada orang. Kita nak serve orang dengan buat ibadah tu perlukan banyak preparation. Mungkin ini sebabnya, mungkin Allah bagi saya rezeki kerja di sini. Okay, kongsikan berkenaan dengan sirah kepada anda, walaupun apa yang saya kerjakan sekarang ni tak berkait dengan apa yang saya belajar, tapi serba sedikit di sini, okay, di sini waktu ini yang saya kongsikan kepada anda ni sebenarnya salah satu latihan juga. Salah satu latihan juga untuk saya. Mungkin nanti nak jadi mutawifah senang, nak berkomunikasi dengan orang sekarang, nak bercerita dah boleh. Okay, alhamdulillah. Okay, sambung degree di college yang sama ke? Tak, saya sambung, saya belum degree lagi. InsyaAllah soon, InsyaAllah akan degree nanti. Saya habis diploma tahun lepas. Jadi saya masih muda lah, umur saya masih 17 tahun. Masih lagi muda. Tapi saya pun tengah confuse, masih lagi dalam apa, berfikir-fikir lagi sama ada saya nak sambung jadi seorang mutawifah ataupun saya, sebab saya minat law, ambil pengajian syariah pun, apa, undang-undang syariah pun seronok juga. Apa-apa pun ilmu, tak apalah, saya tak kisah pun, janji saya belajar. Sebab kita pergi mana-mana pun kena ada ilmu, kena belajar juga. Tak kisah, saya jenis macam follow the flow, macam tu lah, saya orangnya macam tu. Semoga istiqamah ya, dan doakan saya tutup aurat, InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah memudahkan untuk anda dan untuk semua orang juga. Kalau buat berpakaian ni, kalau nak istiqamah, contoh perkara yang sebenarnya penting tapi wanita semua lupa adalah hand sock. Okay, hand sock dan juga stokin. Jadi saya macam ni dekat college dulu, saya cuba, okay, bawa hand sock lebih dalam bag. Takut-takut kalau ada kawan yang tak bawa hand sock kan, jadi diorang akan minta kat saya, kalau anda nak istiqamah, nak jaga diri, anda standby hand sock yang bersih dengan stokin yang bersih dalam bag. Jangan bawa keluar langsung daripada bag. Okay, kalau anda nak pakai, okay, balik tu terus ambil yang baru masuk dalam bag. Okay, benda-benda yang macam ni anda kena jagalah. Akak pernah ke jejak kaki kat Kaabah? InsyaAllah. Saya tak pernah lagi, sebab tu saya teringin sangat, doakan saya. Okay, terus berjuang Kak Ya. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Hai. Okay, macam tu lah. Kalau nak istiqamah dalam pakaian, lepas tu dalam ibadah dan sebagainya, okay, buat daripada perkara kecil dahulu, kemudian InsyaAllah Allah permudahkan. Mak saya tak pakai hand sock, saya mampu doakan je. Tak apa. Okay, saya cerita sedikit lah. Kan saya dah kongsi semalam, saya sendiri bukanlah daripada keluarga yang apa, daripada kalangan ustaz-ustazah. Okay, jadi mak saya pun masa mula-mula, ni sekadar perkongsian untuk anda rasa terinspirasi ataupun lebih, saya nak encourage anda ni, okay, supaya tolong sekali keluarga, tarik sekali keluarga untuk benda-benda yang baik. Waalaikumsalam Kak Zan, di sana ada, di sini pun ada. Hai. Okay, jadi masa saya nak mula pakai purdah, sebelum saya pakai purdah pun saya dah mula pakai baggy shirt, okay, tudung yang labu-labu. Memang saya pesen tu dulu. Okay, so sebab tu saya cakap tak susah untuk saya nak berubah daripada segi pakaian. Okay, memang mudah. Lepas tu sejak saya mula pakai purdah, okay, bila saya pakai hand sock dan sebagainya, tutup-tutup ni automatik, mak saya pun pakai hand sock, pakai baju yang besar-besar, pakai tudung labu dan sebagainya. Tak adalah labu sangat, tetapi menutup lah. Okay, macam tu lah. Bila kita mulakan, okay, bila kita mulakan, kita menginspirasikan orang. Jadi orang rasa segan, jadi orang akan mula buat. Okay, jadi tunjuk semua benda ni yang baik ni dekat mak dengan ayah. Okay, contohlah kalau hand sock tu pakailah cantik. Kalau dapat
tarik, benda tu yang dapat tarik perhatian mak untuk tengok kita, oh cantik juga pakai handsock ni kan. Buat, beli. Okay. Itu sebenarnya cara untuk kita encourage orang untuk ikut kita, untuk yalah jaga diri dia. Okay. Alhamdulillah. Macam tu caranya. Okay. Jadi bila niat dalam diri, aku nak mak aku pakai dan aku pun kena buat. Jadi bila kita niatkan benda tu dalam diri, nak mak kita pun jaga. Okay. Jadi kita pakai, okay. Pakai. Jadi bila kita pakai, bila kita masa kita tak pakai tu, kita akan rasa macam mana mak nak ikut aku kalau aku tak mulakan, kalau aku tak buat. Jadi gunakan niat tu, gunakan point tu untuk kita istiqamah pakai handsock, pakai stokin. Saya akan jadikan benda kecil-kecil macam ni satu kekuatan untuk saya terus stay pakai. Kena pakai. Okay. Saya fikir, okay, kalau aku tak pakai, habis tu macam bila nak mulanya mak aku pakai kan, macam tu. Benda-benda yang kecil ni yang buat saya encourage diri untuk berubah. Okay, sebab tu saya cakap alasan ataupun apa yang saya bagi kepada anda ni bukan yang yang orang bagi selalulah, bukan yang klise punya, tapi ini apa yang saya buat, apa yang saya lalui. Saya jadikan point yang macam ni. Kalau aku tak buat, kalau aku tak pakai, macam mana aku nak suruh mak aku pakai? Sebab saya sendiri jenis yang penakut nak bagi tahu mak saya, mak pakailah, mama pakailah handsock. Saya jenis penakut dan jenis macam kita takut mak kita terasa. Sebab tu saya rasa macam kita tak apalah, kita mulakan dengan perbuatan buat dekat diri sendiri dulu, nanti orang lain ikut. Okay. Dan Alhamdulillah kawan-kawan saya pun, Alhamdulillah lah, saya rasa seronok sangat bila saya jadi macam ni, jadi sebab untuk orang lain berubah. Okay. Ada mix ke cerahnya skin? Oh, tak. Kalau tengok saya depan-depan, saya tak adalah secerah ini. Saya tak adalah secerah ini. Kulit saya warna apa warna coklat lah. Tak adalah, saya tak ada mix pun. Mix Jawa. Saya bukan Hafizah. Semalam saya dah kongsi, saya bukanlah datang daripada sekolah agama. Saya sekolah menengah biasa je. Cuma saya punya niat, saya punya rasa suka lebih cenderung kepada bab-bab dan hal-hal agama. Cuma saya ni dalam kategori yang sederhana, tapi even saya duduk dalam part yang sederhana ni, tapi hati saya masih lagi nak juga jadi macam, bukan nak jadi macam ustazah tau. Kita ada ilmu, kita nak berpakaian yang seperti yang sepatutnya. Saya seorang yang macam tu, bukan nak jadi lebih-lebih sampai nak jadi ustazah, tak, bukan. Saya macam tu. Saya nak jadi seperti yang sepatutnya, saya kena ada ilmu. Okay, bukan setakat pakai tudung tapi tak ada ilmu. Saya nak jadi orang yang ada ilmu, pakai tudung elok-elok semua, ikut apa yang patut, tapi tak nak jadi orang yang lebih-lebih macam jadi ustazah ke. Saya tak nak, saya takut. Saya jadi orang sederhana je cukup. Okay. Akak dah kata Quran berapa kali? Rahsia. Kira salam ustazah. Ustazah siapa? Saya suka apa tu? Faham kan? Alhamdulillah. Okay. Jadi macam tu lah. Saya rasa macam slot saya sirah kali ni, dia macam bukan lagi sirah, lepas tu kongsi berkenaan Al-Quran, tapi berkongsi berkenaan dengan macam mana? Nasihat kot kan? Saya rasa macam nasihat je selepas kongsi sirah ni. Okay. Ada apa-apa persoalan lagi? Jadi kalau saya cakap awal lah, kalau anda semua tanya dengan saya berkenaan dengan hal kehidupan ni semua, saya akan bercakap tentang apa yang saya lalui. Okay? Benda yang sebetul-betulnya kita mungkin, sebab apa yang saya akan cakap dan apa yang saya cakap ni, insyaAllah apa yang saya cakap ni, okay, sebenarnya mungkin akan jadi juga kepada anda, dan mungkin anda akan nampak juga ke orang lain sebenarnya. Okay, saya bercerita atas apa yang saya lalui. So, orang mungkin nampak benda tu real. Sebab apa yang saya cakap ni mungkin tak meragukan lah. Sebab diri sendiri yang rasa. Nasihat akan sangat bantu. Alhamdulillah.
Rasa terbuka hati nak jadi macam awak. Rasa tenang je tengok. Alhamdulillah. Okay, saya pernah dalam keadaan anda semua, yang mana bila saja dengar nasihat orang, okay, dengar nasihat orang, lepas tu tiba-tiba bila dah orang tu, kita tengok video orang tu settle je tengok, tiba-tiba beberapa minit lepas tu tiba-tiba rasa down. Boleh ke aku buat ni kan? Lepas tu saya rasa macam mana ni? Tak yalah buat. Saya pernah berada pada tahap tu. So saya nak nasihat kepada anda, okay, kalau anda jenis kalau dengar nasihat orang, lepas tu tiba-tiba dalam 2-3 minit, 5 minit, 10 minit macam tu terus rasa down, macam boleh ke tak boleh, macam meragui anda punya kemampuan, okay, cuba untuk setiap hari tengok video-video nasihat, okay, ceramah-ceramah ke apa yang boleh kuatkan anda punya apa yang orang kata tu, ya Allah, saya selalu lost word kat sini sebab saya nervous. Okay, tengok benda-benda ceramah-ceramah ke nasihat-nasihat, benda tu sebenarnya membantu kita untuk kita gain kita punya rasa confident, okay, untuk kita berubah, tetap kekal, okay, dengan niat kita. Aku kena juga buat. Macam tu. Kes ketinggian berapa? Ya Allah, saya baca pun dah tak betul. Ketinggian saya 167. Rendah. Saya rendah je, tak tinggi mana. Okay, jadi macam itulah kita. Saya faham. Lagi-lagi pula jadi Mungkin semangat kot. Mungkin saya nak sebut semangat. Saya pun tak tahu apa saya nak cakap tadi. Tapi ada satu word tu yang itulah yang terbaik yang saya patut cakap. Saya suka bagi nasihat, tapi kadang-kadang saya selalu mulut saya terbelit-belit. Minta maaf lah. Tinggilah. Sabar Kak, sabar. Okay, saya relax. Saya risau kalau saya relax sangat, saya ambil masa terlalu lama. Sebab tu saya suka cakap laju. Dah terbiasa cakap laju. Tinggilah. Tak tinggi pun, biasa je. Sebab saya rasa saya dah berisik sekarang makan semua masakan Datin Pizza dan semua review. Jadi sebab itulah saya rasa pendek. Alright, saya rasa dah banyak dah kita bersembang hari ni. Ada apa-apa lagi ke nak sembang dengan saya? Nak tanya apa-apa ke? Okay, mungkin lagi 6 minit ke lagi 10 minit kita akan habiskan live ni. Boleh tak? Satu je soalan. Ada lagi ke? Saya akan jawab. Lepas tu kita end live. Minta maaf lah, saya selalu betulkan niqab sebab tak selesa. Ni niqab lama tau. Niqab daripada Mekah. Lepas mak saya balik umrah, dia beli jubah, dapatlah niqab ni. Saya mula-mula tak tahu pun ada pattern yang jadi macam ni. Tapi bila dah lama-lama dah pakai niqab ni, baru kita tahu niqab ni ada banyak jenis. Tapi kena berhati-hati jugalah kalau yang nak berubah tu. Sebaiknya pilihlah yang betul-betul menepati syariat. Kalau boleh kosonglah, jangan bercorak-corak sebaiknya. Okay, saya risau pula. Tapi saya nasihat kepada anda, tolong doakan saya juga supaya tak pakai benda pelik-pelik tu. Sebab kita pakai niqab bukan untuk menarik minat orang, untuk kita jaga diri. Okay, tolong ingat pesan saya. Okay, kalau satu hari nanti anda berubah nak pakai niqab, tolong jangan pakai yang, kalau boleh jangan pakai yang berwarna, jangan pakai yang bercorak, yang menarik perhatian orang. Sebab niat kita sepatutnya pakai niqab ni untuk kita perbaiki diri. Okay, jauhkan diri daripada perkara yang tak patut. Okay, bukannya nak menarik minat orang lagi. Okay, faham kan? Habis PKP nanti boleh tengok berat. Ya, berat saya pun alhamdulillah lah, berat saya dah turun lepas puasa. 5 kilo turun. Tapi duduk rumah Datin ni sangat menakutkan ya. Sama-sama Dia Nasra. Faham. Haizat ni banyak faham ni. Alhamdulillah, bagus. Okay, kalau ada kawan-kawan ke, adik-beradik ke dan sebagainya, tolong
pesan kat diorang, kalau nak pakai niqab, pakai yang sederhana, yang biasa sahaja, yang hitam kalau boleh, jangan berwarna. Okay, doakan saya juga supaya tak pakai benda-benda pelik tu. Sebab, okay, saya nak cerita sikit lah kan. Dulu, masa awal-awal, masa saya nak pakai niqab, mula-mula saya pakai warna hitam. Okay, jadi bila saya nak beli baru tu, saya fikir, nak match dengan colour baju ni lah semua. Lepas tu sekali dalam, alhamdulillah lah, saya tak pakai lama sebab saya rasa macam tak boleh macam ni kan. Saya beli banyak pula tu, ya Allah, stres saya. Lepas tu masuk college, saya rasa segan, takkan nak pakai warna-warni macam ni kan. Lepas tu saya mulalah pakai hitam saja. Okay, kalau kat college tu, kalau mungkin kalau ada kawan-kawan saya yang tengok kat sini, mereka tahulah sebenarnya dulu kat college saya pakai baju hitam, tak bertukar. Dan sampai ada orang kata yang saya tak tukar baju, tak basuh baju, padahal saya banyak je baju hitam. Macam tu lah. Kalau boleh, kalau nak pakai niqab, nak pakai purdah, jadi sesederhana yang boleh. Okay, join saya jadi orang yang sederhana, pakai hitam je semua. Tapi mak saya pun kadang-kadang marah juga. Pergi kenduri orang pun pakai baju warna hitam, berpada-pada lah kan. Kalau nak pergi kenduri tu, janganlah nampak macam sedih sangat. Pakailah pakaian yang warna tak menonjol. Macam tu lah, bukannya tak boleh langsung tau. Jangan pakai pakaian yang tak menarik perhatian orang. Okay, macam tu. Saya ada pernah dapat hadiah daripada seseorang, okay, bagi niqab warna biru pekat. Tapi biru pekat tu pun bagi saya sangat menarik perhatian. Saya takut, dan saya pakai ke tempat kerja saja. Sebab dekat tempat kerja, dekat raya ni semua perempuan, so tak ada masalah lah kalau saya nak pakai. Kesian juga kan kat dia, dia beli mahal-mahal tapi tak pakai. Macam tu lah. Kalau boleh pakai hitam, cantik kan hitam. Semua orang pakai hitam, semua orang suka beli warna hitam. Tak mungkin tak ada orang tak ada baju warna hitam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya rasa macam dah tak ada orang dah. Betul tak? Ada lagi ke? Ada lagi ke dalam live? Boleh, tak ada masalah. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi esok, okay? Okay. Saya rasa dah tak ada apa-apa persoalan ataupun pertanyaan. Jadi, kita end live dulu, okay? Boleh tak? All black kak? Ya, betul, all black. Kalau orang nak bagi hadiah kat saya suka sangat-sangat. Kalau orang bagi saya baju warna hitam, tudung warna hitam, semua warna hitam, seronok sangat. Tak tahu kenapa, tapi warna hitam tu menggembirakan saya. Okay, kita ada tengah dengar, alhamdulillah. Ustazah umur berapa? Jangan panggil saya Ustazah, saya takut. Umur saya sebenarnya, okay, sebenarnya lah nak cakap dengan anda kan, umur saya rahsia lah, takkan saya nak bagi tahu. Saya minta maaf, tak boleh bagi tahu. Segan. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Sama-sama Ustaz. Harga termasuk postage ke kalau Al-Quran? Ya, betul. Harga termasuk dengan harga tak termasuk dengan postage. Saya minta maaf. Okay, harga Quran asing dengan postage. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh WhatsApp admin kita tanya. Kalau rasa lambat sangat, boleh WhatsApp dropship kita. Dropship kita selalu laju je. Okay, boleh tolong diorang sekali. Jumpa lagi esok Kak Fazlina. Okay, boleh kita end live petang ni. Kita jumpa lagi esok, InsyaAllah saya akan sambung lagi kisah berkenaan dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Okey, baik, itu saja. Kita akhiri perkongsian kita dengan bacaan doa. Minta maaf Harz. Kita jumpa esok, okey? Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Okay, bye.
Dekat TikTok pun dah saya tengok. Okay, tutup sini dulu boleh? Sinilah. Okay. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Kalau nak tanya berkenaan Quran, boleh tanya dropship kita tau, ataupun admin. Okay, jangan lupa. Kita jumpa lagi esok, okay? Assalamualaikum. Bye.